Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa sekali lagi dalam program kita, dalam pertemuan kita, iaitu siri tadabbur ringkas yang kita bincangkan, di mana setiap kali pertemuan kita akan bincangkan insya-Allah satu muka surat secara ringkas. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipeliharanya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita akan terus hari ini memperbincangkan pada ayat yang pada muka surat 79 daripada surah An-Nisa, insya-Allah daripada ayat 12 hingga 14. Seperti biasa kita akan bincangkan dia secara ringkas. Mana yang kita panjangkan, kita rasa perlu untuk panjang, kita panjangkan. Mana yang kita rasa perlu untuk kita ringkaskan sahaja. Sebab pertemuan kita ni bukanlah untuk pergi lebih terlampau dalam, tetapi ini adalah supaya kita at least kurang-kurangnya kita tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan kepada kita, dan kita cuba sedaya upayalah untuk tadabbur, cuba memahami apa yang Allah SWT hendak sampaikan kepada kita biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada ayat yang hendak kita bincangkan hari ini. Di mana sebelum kita baca, kita briefing sedikit, di mana dalam ayat sebelum ini kita telah pun diberikan cara bagaimana untuk membahagikan harta pusaka kepada keturunan, sama ada ibu bapa, anak-anak atau adik-beradik. Jadi dalam ayat sebelum ini telah diberikan kepada kita pembahagian harta pusaka kepada keturunan, iaitu sama ada ibu bapa, anak-anak ataupun adik-beradik. Sekarang kita lihat disebutkan pula tentang pembahagian kepada mereka yang bukan daripada keturunan, tetapi hubungan tu terjadi kerana apa? Kerana adanya perkahwinan, adanya pernikahan. InsyaAllah akan kita bacakan, bincangkan lebih lanjut selepas ini insyaAllah. Izinkan saya baca dulu sedikit, kemudian kita akan terus insya-Allah tadabbur apa yang hendak disampaikan. Kita cuba untuk faham apa yang hendak disampaikan oleh Allah SWT insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat yang telah kita bincangkan ini, masih lagi sekitar pembahagian harta pusaka. Cuma yang sekarang kita dah masuk kepada bahagian yang seterusnya, bab yang seterusnya, itu bahagian suami isteri. Jadi bagi suami, dia akan dapat separuh daripada harta isteri jika isteri itu tidak ada anak. Jadi harta yang separuh lagi itu akan dibahagikan kepada yang lain mengikut bahagian masing-masing. Wallahu a'lam. Seterusnya Allah SWT berfirman, fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakan. Tapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 sahaja daripada harta yang mereka tinggalkan. Bermaksud, kalau isteri itu ada anak, sama ada dengan suami itu sendiri atau anak dengan suami yang sebelum dia bernikah dengan suami yang baru ni, suami akan dapat 1/4 sahaja daripada bahagian harta yang ditinggalkan oleh isteri. Berbanding kalau tidak ada anak, dia dapat
separuh. Ini dia kurang. Dapat 1/4 daripada bahagian harta yang ditinggalkan isteri sebab 3/4 bahagian lagi akan dibahagikan kepada penerima yang lain mengikut bahagian masing-masing. Maknanya kalau ada anak, bahagian suami akan berkurang separuh daripada setengah, daripada 1/2 jadi 1/4. Wallahu a'lam. Tetapi perlu ingat, bila nak dapat harta ni mim ba'di wasiyati yusina biha aw dain. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesudah ditunaikan, bila dapat harta-harta ni semua, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Jadi sama juga sebelum ini telah disebut, harta itu dibahagikan selepas dijelaskan wasiat dan hutang jika ada. Kemudian Allah SWT lanjutkan lagi dalam ayat yang sama, ayat 12 ni, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka, isteri-isteri pula 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Yang ini untuk isteri, mereka akan dapat 1/4 daripada harta suami jika suami tidak ada anak. Ini cerita pasal isteri pula. Tadi kalau isteri yang meninggal, sebanyak itulah yang dapat kepada suami. Sekarang bagaimana kalau suami yang meninggal? Kalau Allah kata walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan bagi mereka, yakni isteri-isteri, pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Bermaksud untuk isteri mereka akan dapat 1/4 daripada harta suami jika suami tidak ada anak. Dan seterusnya dilanjutkan, fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Jadi dinyatakan bahawa tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, yakni isteri-isteri kamu, ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Jika suami itu ada anak, isteri akan dapat 1/8 daripada harta itu. Maknanya jika suami itu ada anak, bahagian isteri berkurang separuh. Dari 1/4 jadi 1/8. Dan persoalannya, bagaimana pula kalau suami yang telah meninggal itu, penulis tafsir yang saya rujuk ni, dia kata, dia timbulkan satu isu, bagaimana pula kalau suami yang telah meninggal itu ada isteri-isteri yang lain? Ada 2 ke, ada 3 ke, ada 4 isteri. Apa yang tinggal? Bagaimana nak dibahagikan kepada isteri-isteri yang lain? Jadi dikatakan di sini bahagian 1/4 atau 1/8 itu akan dikongsi bersama oleh isteri-isteri yang tinggal. Maksudnya bukannya setiap seorang tu dapat 1/4 atau bukan setiap seorang dapat 1/8, tapi bahagian itu dikongsi bersama oleh para isteri. Itu kena dibahagikan sama rata. Bukan setiap seorang dapat 1/4, bukan setiap orang dapat 1/8, tapi bahagian 1/4 atau 1/8 itu kena kongsi. Kata penulis tafsir, celik tafsir ni, dia kata, gamaknya inilah sebabnya waris ni dia tak suka dimadu. Kerana mereka akan dapat kurang harta pusaka. Wallahu a'lam. Ni banyak reason lah kerana apa wanita ni tidak mahu berkongsi, mungkin kerana jealous, cemburu, nak berpunyakan suami seorang sahaja, ataupun sebab dia tahu suami dia memang tak layak untuk berpoligami pun. Ada yang seorang isteri pun tak mampu, tak boleh nak jaga, tak dapat nak jalankan tanggungjawab dengan betul, tiba-tiba nak tambah lagi, bukan menambah pahala tapi menambah beban, bahkan boleh menyebabkan dosa kalau tidak berlaku adil. Sehingga hadis Nabi kata, orang yang tidak berlaku adil nanti dia akan dikenali, dia akan berjalan sengit kelak di akhirat. Bahu dia sengit, wallahu a'lam. Jadi seterusnya Allah kata, mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Dijelaskan sekali lagi, ditegaskan sekali lagi, semua ini, harta ini dia akan dapat kepada yang berhak ialah sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Maksudnya Allah tegaskan banyak kali. Sebab ada berlaku pun sebenarnya dalam kisah sebenar yang sebenarnya, ada orang ni, dia anak saudara dia kematian ayah dia. Ayah dia seorang budak perempuan ni. Kemudian dia bagi harta-harta dia tak tahu, mungkin dia bagi kepada bapa saudara dia apa semua dulu.
tanpa menjelaskan hutang ayah dia terlebih dahulu. Hutang tu sendiri dijelaskan oleh anak dia ke sendiri dengan harta yang dia dapat. Sepatutnya harta yang sebelum tu yang dia dapat tu sepatutnya dia selesaikan dulu segala hutang piutang, barulah dibahagikan ke kalangan di kalangan adik-beradik, bapa saudara dan ibu saudara. Sebab dia tidak ada adik-beradik lelaki atau perempuan, dia seorang saja adik-beradik tunggal, maka boleh harta itu boleh turun kepada bapa saudara dan mak saudara, maksudnya adik-beradik ayah dia lah. Jadi tetapi malangnya diselesaikan dahulu, diberikan dulu pembahagian itu sebelum diselesaikan hutang, sebab setelah dia tanggung pula sendiri hutang tersebut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perkara-perkara macam ni tak berlaku lah nanti lagi, macam tu. Jadi min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Sebab tu agaknya Allah tegaskan banyak kali supaya kita tahu benda itu, kena belajar supaya kita tidak melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan menyusahkan diri kita sendiri ataupun kita menganiaya orang lain. Kita menganiaya anak saudara kita ambil harta anak saudara kita, rupanya sepatutnya selesaikan dulu apa hutang-hutang tersebut. Jadi untuk Allah tegaskan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Yang mana selepas wasiat dan hutang dijelaskan. Termasuk dalam hutang yang dimasukkan adalah mahar isteri, mas kahwin orang Melayu panggil. Kahwin meninggal kan, baru-baru ini berlakukan baru kahwin seminggu, kadang-kadang zaman sekarang accident. Kadang-kadang ada yang macam berhutang mahar, isteri benarkan berhutang, meninggal. Jadi kalau jika mahar isteri tak dibayar, dia perlu diberikan dahulu kepada isteri yang telah meninggal suami itu. Bagi dulu hak dia, dan selesaikan hutang dan sebagainya, barulah dibahagi-bahagikan mengikut harta faraid, ketentuan faraid. Wallahu a'lam. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Sekali lagi saya baca daripada mushaf terus. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika yang mati yang diwarisi itu tidak meninggalkan anak atau bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki atau saudara perempuan, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Ini pula cerita berkenaan jika si mati tak ada ibu bapa dan anak pun tiada. Mereka yang seperti ini digelar sebagai kalalah. Cuma ada adik-beradik lelaki atau perempuan. Maka adik-beradik lelaki atau perempuan tu masing-masing akan mendapat 1/6. Ini kalau ada seorang saja. Maksudnya seorang adik-beradik lelaki atau seorang adik-beradik perempuan. Bahagian kepada adik-beradik lelaki dan adik perempuan adalah sama saja 1/6. Lelaki tak mendapat 2 kali ganda daripada bahagian wanita dalam kes ini. Kalau ada lebih dari 1 sudah pakai pembahagian yang lain. Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'u fi thuluts. Kalau pula mereka lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3. Jadi jika adik-beradik lebih dari 2 orang, masing-masing akan kongsi daripada bahagian 1/3. Tak kiralah lelaki atau perempuan, dibahagikan sama saja antara mereka. Sebagai contoh, kalau ada seorang adik lelaki dan seorang adik perempuan, mereka berdua akan berkongsi 1/3 bahagian. Dan bahagian mereka sama sahaja, lelaki tidak mendapat 2 kali ganda daripada perempuan. Ada nota tambahan pada tafsir Cilip Tafsir ini, dia kata, perlu ditambah dalam perkara ini, adik-beradik yang dimasukkan mestilah daripada ibu yang sama. Mereka mungkin daripada ayah yang berlainan, tapi kena dipastikan yang mereka ni daripada ibu yang sama. Perkara ini tidak disebut dalam ayat ini, tapi ia adalah ijma' kepada ulama. Wallahu a'lam. Teruskan, kalau nak tuan-tuan puan-puan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan puan-puan kena masuk kelas faraid. Dia lebih akan dijelaskan oleh orang yang mengajar faraid. Jadi kita baca ni sekali lalu saja sebab ada tulisan Quran supaya kita tahulah sedikit-sedikit secara asasnya. Tapi sekali lagi Allah jelaskan mim ba'di wasiyati yusa biha au dain. Sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Nampak sangat penting perkara ini, nampak sangat orang selalu abaikan perkara ini. Agaknya pada zaman dulu orang selalu abai lagi, maka Allah tegaskan. Setiap kali Allah cerita pembahagian harta yang baru, Allah cerita sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya kalau menurut penulis tafsir Celik Tafsir ni, tuan-tuan boleh rujuk sebenarnya celik tafsir.net ni. Ada dia kongsikan dalam internet ni.
secara percuma, kita ambil manfaat, saya pun ambil manfaat banyak. Cuma yang kita bacakan supaya kita ada, kata kadang-kadang ada yang malas, ada yang tak nak baca sendiri. Jadi saya ada ni sebagai pemudah cara lah supaya kita belajar. Saya ambil rujuk kadang-kadang ambil daripada tafsir Azhar, tafsir Misbah, tafsir Kasir. Mana yang kata sesuai, insya-Allah, yang saya rasa sesuai untuk dibincangkan, maka kita bincangkan, insya-Allah. Jadi ada susunan yang perlu dipenuhi sebelum harta itu boleh dibahagikan. Pertama, perlu diambil dari harta itu belanja untuk menguruskan jenazah. Itu pertama. Yang kedua, perlu dilihat sama ada si mati ada berhutang tak. Ini perlu diselesaikan dahulu. Kalau hutang melebihi harta yang ditinggalkan, maka semuanya kena bayar pada hutang. Hutang itu penting. Sampaikan tak ada lagi harta yang boleh dibahagikan. Kedua, selepas hutang ditunaikan. Ketiga, selepas hutang ditunaikan, barulah dilihat apakah ada wasiat yang telah dikeluarkan oleh si mati. Perlu juga kita ingat, wasiat itu tak boleh melebihi daripada 1/3 daripada harta si mati. Kalau lebih, dia tak dikira. Kalau lebih, dia tidak dikira. Dan lagi satu yang perlu kita ambil perhatian, walaupun dalam susunan ayat wasiat disebut sebelum hutang, tapi dari segi kepentingan hutang perlu didahulukan. Kerana kenapa dalam ikut turutan ni wasiat disebut dahulu? Sebab biasanya hutang itu ada penuntut dia. Jadi orang tak lupa. Wasiat ni orang selalu lupa, maka Allah sebut wasiat ni jangan lupa. Tapi sebenarnya dari segi prioriti, hutang dulu baru wasiat. Ulama mengatakan wasiat disebut dahulu untuk menekankan kepentingannya, bukan daripada segi perlu dilaksanakan terlebih dahulu, tapi diberitahu atas tujuan kepentingan. Kerana kadang-kadang wasiat itu mudah untuk tidak dijalankan kerana penuntutnya tidak ada, berbeza dengan hutang. Biasanya hutang ni orang tuntut. Jadi dah tahu pula mati apa semua, ada harta, maka orang tu datanglah untuk menuntut. Dan kadang-kadang waris sendiri pun tanya kan dekat masjid, dia tanya kalau ada hutang, ayah saya kan ada hutang apa semua, bagi tahu, so kita nak selesaikan dahulu. Dan mungkin pemegang amanah harta juga tidak mahu menjalankan wasiat itu, maka Allah tekankan dalam ayat Quran ini banyak kali, diletakkan di awal ayat untuk bagi peringatan kepada mereka yang memegang amanah untuk menjalankan amanah itu. Keempat, kata penulis tafsir ini, selepas dibayar ketiga-tiga bahagian yang disebut sebelum ini, maka barulah harta itu dibahagikan mengikut bahagian-bahagian yang ditetapkan. Cumanya perlu diingat bahawa tak ada wasiat bagi penerima harta pusaka berdasarkan kepada hadis Nabi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Maksud hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Kemudian Allah sebut yang penting juga, sebelum ini minta maaf takut tertinggal ayat. Allah sebut wasfiyatan minallah wallahu alimun halim. Wasiyatan minallahi wallahu alimun halim. Minta maaf sebelum tu, minta maaf. Allah SWT kata min ba'di wasiyati yusa biha au dainin ghaira mudar. Apa yang tadi kita dah bincangkan, Allah kata sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh semati dan sesudah dibayarkan hutangnya, kemudian Allah sebut ghaira mudar, yang tidak mendatangkan mudarat. Yang ini tidak membahayakan pewaris lain. Maknanya, apa sebenarnya maksud daripada ayat ini? Wallahu a'lam. Maksudnya kena cari dulu waris sampai dapat. Jangan bagi harta tanpa dipastikan siapa waris yang sah. Kerana ada waris yang berhak yang tak diketahui. Entah kena duduk jauh atau daripada isteri yang lain dan sebagainya. Ini perlu tekannya, kadang-kadang orang ni dia kahwin senyap-senyap. Dia kahwin senyap-senyap kasih am ke apa, dia kahwin senyap-senyap, punya isteri sampai 2, 3, 4. Tapi tak cerita. Sepatutnya kena cerita, bukan soal minta izin, kena bagi tahu. Sebab apa? Kalau tidak akan menganiaya isteri-isteri yang lain. Tak dapat harta, ada anak lain pula. Jadi menyusahkan. Kalau betul nak kahwin, kena bagi tahu. Orang kata kalau takut dilanda ombak, jangan membuat rumah di tepian pantai. kalau takut nak bagi tahu, jangan berisi ramai. Kalau nak juga berisi ramai, kena berani. Sebab apa? Dia adanya hak. Ada hak orang yang kalau tak diberitahu, mati tak sempat bagi tahu, ada orang yang tidak dapat harta dia. Susah. Dia akan menyebabkan susah. Jadi akan menyebabkan mudarat. Jangan datangkan mudarat juga kepada penerima harta pusaka. Jangan ada yang datang dan bawa persaksian palsu tentang wasiat daripada si mati atau mengatakan ada hutang padahal tidak ada.
Ini adalah contoh bagaimana mudarat boleh dilakukan. Dia kata ada hutang supaya apa? Supaya ahli waris tak dapat duit. Mungkin si mati sebelum dia mati dia kata dia ada hutang dengan seseorang supaya hartanya tu tak jatuh kepada penerima harta pusaka. Atau dia beri wasiat yang lebih daripada 1/3. Ini juga salah dan perlu diperbetulkan. Kalau si mati bagi wasiat yang salah, dia tak boleh diikuti. Kita tidak ada taat pada perkara yang maksiat. Tak boleh. Ini sebenarnya penulis tafsir ni dia bawa contoh-contoh si mati sendiri yang melakukan sesuatu yang boleh memberi mudarat. Memang tak patut kerana dia pun sudah hendak meninggalkan dunia ini, sepatutnya dia tidaklah melakukan perkara-perkara yang sedemikian. Maka Allah bagi peringatan atas perkara ini. Kemudian Allah kata wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Jadi Allah kata wasiyatan minallah. Wasiyatan minallah. Mana wasiyatan minallah? Allah kata kat sini ketetapan daripada Allah. Ketetapan daripada Allah. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang rahmati Allah, izinkan saya lihat sebentar dalam tafsir Misbah kalau ada berkenaan perkara wasiatan ni. Ya tuan-tuan, maaf ya. Jadi dia kata, kalau penulis tafsir Misbah dia kata itulah ketentuan-ketentuan yang merupakan wasiat agung. Ini dia. Kita kena ingat ini wasi ni maksud perkataan wasiyah ni maksudnya ini adalah wasiat daripada Allah. Pesanan daripada Allah, yakni ketetapan yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati yang bersumber daripada Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun, kata penulis tafsir Misbah. Itu je bila kita kata ni wasiat dia perlu dilaksanakan, apatah lagi wasiat ni datangnya daripada Sang Pencipta kita sendiri. Allah kata wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Ketetapan daripada Allah dan Allah mengetahui lagi Maha penyantun. Kalau dalam tafsir celik tafsir dia kata dia terjemahkan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Jadi ketetapan itu semua yang datang daripada Allah. Maka kita kena ikut. Allah tahu siapa yang patut diberi harta dan siapa yang tidak patut diberi. Allah juga tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan mudarat kepada siapa pun, semuanya tak akan terlepas daripada pengetahuan Allah. Allah juga kata dia sifat halim. Maksudnya Allah Maha penyabar. Anak tafsir Misbah tadi dia kata penyantun. Di sini dia kata halim juga, maksudnya tafsir dia kata penyabar, yakni daya menghukum seseorang itu atau memberi azab semasa di dunia ini. Jadi Allah sanggup tunggu untuk beri azab itu di akhirat kelak. Maksudnya Allah penyantun lah juga. Sebab Allah boleh sabar, Allah boleh relax sahaja. Kan tak macam kita tunggu masa je kalau nak dapat balas dan tu juga nak balas. Jadi mungkin kita selamat di dunia, tapi itu bahaya juga. Jadi mungkin selamat dunia tapi taklah tentu dia selamat di akhirat kalau dia menipu. So Allah bagi masa juga supaya dia boleh bertaubat, dia boleh betulkan apa kesalahan dia. Jadi janganlah ada yang rasa selamat kalau dia dapat bahagian harta yang dia tak patut dapat. Kerana dia pandai berlakon ke, atau dia pandai merancang ke, atau dia pandai berhujah ke, atau dia seorang yang ada pengaruh, ataupun dia boleh ambil harta dengan cara kasar ke, dengan cara paksa. Memang mungkin dia akan dapat harta yang banyak dan dia tak kena apa-apa pun di dunia ini, tapi dia kena ingat yang kalau dia tak kena balasan di dunia, pasti dia akan dapat azab di akhir. Jadi ilmu faedah ini perlu dah dipelajari lagi dalam ilmu fiqh. Jadi tuan-tuan kena belajar lagi. Jadi di sini kita petik sikit apa yang penulis celik tafsir ni kata. Dia sebenarnya ringkasnya terdapat 15 ahli waris daripada pihak lelaki dan 10 ahli waris daripada pihak perempuan yang utama dan layak menerima harta pusaka. Mereka ini digelar sebagai ashabul furud. Jadi waris dari pihak lelaki seperti berikut. Pertama, anak lelaki. Kedua, cucu lelaki dari anak lelaki. Ketiga, bapa. Keempat, datuk. Tuan-tuan kalau nak salin boleh catat ini sebagai pelajaran. Ketiga, bapa. Keempat, datuk. Kelima, saudara lelaki seibu. Saudara lelaki ni adik-beradik lelaki seibu sebapa. Keenam, adik-beradik lelaki sebapa. Ketujuh, adik-beradik lelaki seibu. Kelapan, anak saudara lelaki dari seibu sebapa. Kesembilan, anak saudara lelaki dari seibu atau sebapa. Yang ke-10, bapa saudara seibu sebapa. 11, bapa saudara sebapa. Ke-12, sepupu dari bapa saudara seibu sebapa.
ke-13 sepupu daripada bapa saudara sebapa, ke-14 suami, ke-15 hamba sahaya. Jadi kesemua waris lelaki di atas wujud, jika kesemua waris lelaki di atas wujud, maka hanya 3 orang sahaja yang layak, iaitu bapa, anak lelaki dan 3 suami. Yang lain terhalang. Kalau semua ni masih wujud. Wallahu a'lam. Bismillah. Jadi ahli-ahli waris perempuan yang layak menerima harta pusaka iaitu yang pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan daripada anak lelaki ni belah perempuan pula. Ini ahli waris perempuan pula yang layak menerima harta pusaka. Sekali lagi kita ceritakan. Satu anak perempuan, kedua cucu perempuan daripada anak lelaki, ketiga ibu, keempat nenek sebelah ibu, kelima nenek sebelah bapa, keenam saudara perempuan seibu sebapa, ketujuh saudara perempuan seibu, ke-8 saudara perempuan sebapa, ke-9 isteri, 10 petuan perempuan bagi hamba sahaya. Jadi jika kesemua ahli waris di atas wujud, hanya 5 orang saja yang layak, iaitu 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan daripada anak lelaki, ketiga ibu, ke-4 saudara perempuan seibu sebapa, ke-5 isteri, yang lain semua terhalang kerana adanya waris-waris ini. Jika kesemua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup, maka keutamaan akan diberikan hanya kepada 5 ahli waris berikut, iaitu bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri. Wallahu a'lam. Allah sahaja yang mengetahuinya. Baik, kita sambung seterusnya kepada ayat yang ke-13 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Jadi selepas Allah SWT memberi cara-cara pembahagian harta pusaka, maka Allah terus memberi ayat tentang balasan baik kalau ikut ketetapan Allah SWT ini, dan ancaman yang berat kalau kita tak mau ikut. Jadi ini adalah cara Al-Quran mendidik kita untuk memastikan manusia ikut betul-betul hukum yang telah disampaikan. Kalau tidak, manusia mungkin akan buat apa yang dia kehendak, manusia akan buat tak indah saja. Maka Allah jelaskan, Allah bagi tahu kepada kita, Allah datangkan sebab-sebab yang perlu kita ikut. So Allah kata, Allah bagi tahu, Allah berfirman ayat ke-13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Jadi Allah SWT berfirman yang bermaksud segala hukum yang tersebut adalah batas-batas, yakni syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir. Daripada bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Jadi Allah SWT berfirman, kalau dalam penulis dalam tafsir Al-Misbah, dia kata setelah menjelaskan perincian bahagian-bahagian untuk masing-masing ahli waris, kedua ayat di atas memberi dorongan, peringatan, sejanji dan ancaman dengan menegaskan bahawa bahagian-bahagian tetap di atas itu adalah hududullah, adalah batasan-batasan Allah, yakni ketentuan-ketentuan dia yang tidak boleh dilanggar. Yang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengindahkan batas-batas itu, dengan mengambil tahu, mengikuti batas-batas itu dan ketentuan yang lain, nescaya Allah memasuknya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal dalamnya. Dan itulah satu keberuntungan yang besar, satu kemenangan yang besar. Bukan keberuntungan yang sementara seperti yang diduga oleh setengah orang ketika mampu memperoleh kemegahan dunia. Dan barang siapa yang mendahului Allah dan Rasulnya dengan mempersekutukannya dan dengan melanggar ketentuan-ketentuannya di atas atau dan yang lain, nescaya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka sedangkan dia kekal dalamnya. Dan yang mendahului Allah dan yang mendahakakan Allah tapi tidak mempersekutukannya, baginya siksa yang menghinakan setimpal dengan sikap mereka melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halangi hak-haknya. Jadi kata penulis tafsir Misbah lagi, penutup ayat ini menyebutkan 2 macam jenis, iaitu memasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal dan siksa yang pedih. Dan tentu saja neraka itu merupakan siksa yang pedih, kerana itu siksa yang pedih yang disebut sesudah menyebut neraka dapat diduga tidak lagi diperlukan. Juga ni, minta maaf,
Saya tak perlu baca yang tu. Jadi Allah kata penutup ayat ni menyebabkan dua macam perkara, iaitu memasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal, dan yang kedua ialah siksa yang pedih. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata tilka hududullah, ini ketentuan batas hukum, segala hukum tersebut adalah batas-batas Allah. Banyak sudah ayat-ayat tentang faraid yang telah disampaikan, maklumat lebih lanjut telah pun diberitahu oleh Nabi dalam hadis. Kemudian ini telah dikaji oleh ulama, sampaikan ilmu tentang pembahagian harta pusaka telah menjadi satu bidang yang khusus. Tidaklah dapat diterangkan dengan sesama dalam penulisan kita ini, kata penulis tafsir, celik tafsir, maka kenalah merujuk kepada mereka. Begitulah juga saya kata, kita sini hanya membaca sahaja. Untuk mengetahui lebih lanjut, kena tanya orang yang betul-betul pakar bidang dalam bidang faraid ini. Jadi sampai ada yang khas lagi. Jadi kalau kita teruskan, kalau boleh saja kita ikut peraturan Allah ni, Allah janji boleh masuk syurga. Kerana apabila mengikutinya, maknanya kita telah ikuti Allah dan Rasul. Dan pasti apa yang Allah tentukan itu lebih baik daripada yang kita tentukan sendiri. Dan kata Allah, وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Itulah kejayaan besar. Kejayaan besar daripada terselamat daripada masuk neraka. Kerana kalimah al-fawz bermaksud kejayaan yang melibatkan terselamat daripada sesuatu yang buruk. Sebagai contoh, penulis tafsir ni kata terselamat daripada dilanggar bas atau jatuh gaung. Misalnya lagi terselamat daripada kebakaran dan sebagainya. Maka tentu waktu itu kita rasa bersyukur sangat. Maka bayangkanlah kalau kita selamat daripada neraka. Kita tidak dimasukkan dalam neraka. Walaupun kita banyak dosa, biar Allah ampunkan dosa kita, bayangkan bagaimana perasaan kita ketika itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir ayat 14. Kemudian Allah bagi ancaman yang sangat berat kepada mereka yang tidak mengikuti ketetapan pembahagian harta itu. Allah kata, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Lalu Allah kata, Allah berfirman, dan siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kekallah dia di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Jadi siapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul dia, siapa yang tidak menepati ketetapan yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, telah berikan, itu dikirakan sebagai derhaka. Itu kata kafir tu. Kalau kafir, kalau kita tahu orang kafir ni sebab apa? Sebab dia ingkar, dia kambus diri daripada kebenaran. Hasilnya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Kekal di dalamnya dan baginya azab siksa yang amat menghina. Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal. Jadi itu tak berbaloi lah untuk orang yang rasa yang dia dapat harta, dia tamak dengan harta yang bukan hak dia, maka dia tak dapat apa yang Allah tentukan buat orang yang baik, iaitu syurga. Kata penulis tafsir ini, dia kata mungkin ada yang tak percaya pembahagian pusaka seperti mana yang Allah ajar ini adil. Oleh kerana itu mereka nak buat cara mereka sendiri yang mereka sangka lebih adil. Mereka seolah mereka nak kata apa yang Allah tetapkan ini adalah kulud, maka maknanya dia telah tolak hukum Allah, maka dia boleh jatuh kufur. Kalau dia kata macam dia tak nak, kalau dia sekadar menipu ke, misalnya dia kata aku tak nak bagi dah sebab aku nak bagi kat adik aku, nak bagi kat orang yang aku lebih sayang ke misalnya, itu dia akan masuk neraka juga kalau dia dosa dia banyak, tetapi dia tidak sampai kekal lah. Tapi ini memang dia sebab dia tak tolak hukum Allah, cuma dia tu jahat. dia main dengan hukum Allah tu. Tapi yang ini dia memang betul-betul rasa kata dia tak relevan, memang tak relevan. Memang dia tak relevan langsung, dia kata maka dia akan dikira sebagai kufur. Tapi kalau boleh celik tafsir, dia kata tapi kalau dia tahu tentang hukum faraid ini tapi dia tak jalankan kerana tak mampu buat, mungkin kerana desakan ahli keluarga atau undang-undang negaranya, maka dia adalah dosa besar dan harta tidak berkat, katanya. Maka ini adalah satu perkara yang nampak kecil saja kerana beberapa ayat saja, tapi kesannya amat buruk kalau mengingkarinya. Bayangkan ada satu negara kita ini yang memang dahulu dan mungkin sampai sekarang terus tolak hukum faraid ini, yang pakai hukum pembagian cara harta sendiri, maka kita kena perbetulkan perkara ini. Ini bahaya. Orang-orang yang ada autoriti kena betulkan. Kerana manusia sebenarnya memang suka kepada harta, sanggup berbunuhan kerana harta. Kalau ada peluang nak dapat lebih, mereka gunakan, dan kadang-kadang sampai menolak undang-undang Allah. Kalau dah terbuat sekarang baru tahu sebab baru belajar kepada tafsir ni, maka kena bertaubat. Tapi kalau tak belajar langsung, berapa ramai yang tak belajar langsung, maka hanya ikut kata-kata orang saja, wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kejahilan, dan mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan ini,
Kalau ada yang mendengar, ada yang mengambil manfaat, mudah-mudahan dia termasuk dalam amal jariah lah, amal kebaikan lah yang Allah jadikan untuk kita semua. Jadi sebar-sebarkan supaya orang, kalau ada orang yang memang jahil, yang memang tak tahu, dia dengar dia tahu, maka dia boleh bertaubat dan dia akan menjadi orang yang lebih baik. Dia akan ajar kepada orang lain supaya buat yang lebih baik seperti mana yang Allah nak. Wallahu alam. Jadi kita dapat lihat apa yang kita belajar daripada apa yang kita bincangkan hari ini. Allah tekankan banyak kali apabila menceritakan bagian harta ni, kita seronok nak dapat harta ni, jangan lupa bahawa perlu dijelaskan dulu wasiat dan hutang, iaitu wasiat dan hutang. Dari segi turutan, hutang dahulu, kemudian wasiat, sebab dia melibatkan hak orang lain. Allah benar-benar jaga. Jangan kamu seronok dapat bahagian kamu sampai kamu melupakan hak orang lain. Kita selalu macam tu, kita suka aku je nak kaya, kita sampai lupa orang lain. Jangan macam tu. Anda boleh dapat harta, anda boleh dapat kekayaan, tapi jangan lupa juga dalam harta kekayaan kamu itu adanya hak orang lain. Dan jangan sampai ada orang dizalimi kerana ketamakan kita. Wallahu alam. Seperti mana kita katakan, memang dalam soal An-Nisa ini menceritakan tentang keadilan, kenaan menjaga hak-hak manusia yang perlu diberi perhatian. Jangan sampai ada yang dizalimi. Wallahu alam. Sekian saja pertemuan kita. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kalau tuan-tuan puan-puan merasakan bahawa video ini bermanfaat, kuliah ini bermanfaat, perkongsian bermanfaat, kongsikan, sharekan, dan mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita semua. Kalau yang baik itu tuan-tuan ambillah, dan yang tersalah itu tinggalkanlah, perbetulkan. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan.